Jadi minat buah proses keripik pisang ke mana tu? Daripada mana asal sila? Silahnya mula kita kerja perabot. Kerja perabot dalam tu. Tu ada Cina dua ke. Dia nak gaya dia. Nak gaya dia tu bagi pisang dalam kawasan Gilek lah. Nyomel nak buat apa pisang? Kata nak buat keripik macam gaya. Makanan ringan seperti keripik pisang memang enak jika dimakan di waktu lapang bersama minuman atau dibawa ke tempat perkelahan di kawasan jeram. Namun, banyak produk keripik pisang itu ada yang mendakwa enak, malah ada yang berkata tidak. Hal ini mungkin wujud berdasarkan kepakaran pembuatnya. Mungkin tangan yang membancuhnya tidak sama dengan tangan orang lain. Hal berkenaan diakui sendiri oleh Ramlah binti Yusuf atau lebih kenali Maksulah dari Kampung Kubang Palas, Wakaf Baru Kelantan ketika diajukan pertanyaan terhadapnya. Menurut Ramlah, ramai pelanggannya yang mendakwa keripik pisang yang dihasilkannya lebih enak, lazat dan berlemak berbanding dengan keripik pisang yang pernah mereka makan. Beliau berkata demikian ketika ditemui wartawan CRTV di kediamannya. Menurut Ramlah, dia memproses keripik pisang sejak 15 tahun lalu. Pada ketika itu, dia dan keluarganya tinggal di kawasan laluan umum di kampung itu dan selepas itu berpindah ke lokasi baru sekarang. Namun, usaha menghasilkan keripik pisang masih diteruskannya. Katanya, asal beliau menghasilkan keripik pisang ini secara kecil-kecilan adalah disebabkan minat terhadapnya. Pada masa dulu, beliau asalnya adalah seorang pekerja kampung. Pada suatu ketika, hampir dengan Tahun Baharu Cina, sebuah keluarga Cina, yakni pemilik kilang telah menebang sebatang pokok pisang lalu diberikan kepada beliau berjumlah 2 sikat supaya menghasilkan keripik pisang itu. Katanya memperolehi pisang sebanyak 2 sikat itu dia pulang lalu menghasilkan keripik sebagaimana yang dikendaki. Suaminya yang merupakan kaki tangan hospital mencuba keripik yang telah dihasilkan oleh isterinya itu yang dianggapkannya agak enak dan berlemak, lalu meminta untuk membawa ke pejabatnya sambil menunjukkannya sebagai contoh kepada rakan-rakannya. Setelah dinikmati oleh rakan-rakan suaminya di pejabat, mereka mendakwa keripik itu memang enak dan sejak itu masing-masing menempah. Kata mereka, mereka tidak pernah berasa keripik pisang yang seenak itu sebelum ini. Disebabkan tempahan awal dari rakan-rakan suaminya itu, terpaksalah dia membuatnya. Pada awalnya, dia menghasilkan sebungkus keripik pisang itu dengan harga RM1 sahaja. Kini, harga yang ditetapkan adalah sekilo berharga RM20, malah ada bungkusan dengan harga RM10 dan terbaru paket RM5. Kata Ramlah, selain beliau sebagai pemilik keripik pisang itu, ada juga beberapa orang yang datang menimba ilmu darinya untuk menghasilkan keripik pisang sendiri yang enak dan terbaik. Terpaksalah beliau mencurahkannya ilmu dan cara membuatnya sebagaimana pengalamannya selama 15 tahun itu. Ditanya tentang penggunaan bahan-bahan sehingga beliau dapat menghasilkan resipi keripik pisang yang enak dan lazat itu, dia hanya menggunakan 2 bahan sahaja. Jika menetapkan masin, keripik itu adalah masin yang dicampurkan dengan garam dan jika manis, dia akan mencampurkannya dengan gula berdasarkan cita rasa dan minat masing-masing. Bagi yang gemarkan perasa pedas, dia akan mencampurkannya dengan lada kering yang telah dimesin. Lazimnya menurutnya, jika menghasilkan keripik sira, dia akan menggunakan gula sebagai bahannya. Dia menghasilkan 3 cita rasa utama iaitu manis, masin, manis dan masin saja. Di antara ketiga-tiga cita rasa ini menurutnya, cita rasa manis paling digemari ramai kerana dianggap enak dari yang lain-lainnya. Sementara bagi penggemar keripik pisangnya dari luar Kelantan menggemari masin saja. Menurut Ramlah, pada suatu ketika dia pernah ditawarkan mesin untuk memotong pisangnya itu agar lebih bermutu. Namun kos mesin itu agak mahal. Lantas dia menolaknya dan katanya lebih baik dia memotongnya sendiri secara manual menggunakan pisau pemotong berharga RM6. Katanya, kelazatan keripik pisang itu disebabkan keedah potongan pisang itu yang agak nipis dan mudah dimamah. Berhubung dengan sambutan pelanggan terhadap keripik pisangnya itu memang agak laris. Katanya,
menjelang hari raya dia tidak menang tangan untuk menghasilkan kerepek yang telah ditempah oleh pelanggannya sejak awal. Pada masa dulu, menurutnya, dia akan meletakkan kerepek yang siap dibungkus di kedai-kedai runcit yang berdekatan. Namun, sejak itu kebanyakan pelanggannya yang mengetahui lokasi rumahnya akan datang sendiri untuk menempahnya. Kerana menurut Ramlah, lazimnya pelanggan yang datang sendiri ke rumah akan mendapatkannya dalam kuantiti yang banyak. Di antara tempat-tempat yang menjadi tumpuan kerepek pisangnya ialah ke pejabat-pejabat, yakni hospital dalam 15 kilo sehari, dan sekolah, yakni sekolah di Genting Tumpat yang menempah 100 bungkusan seminggu, selain ke pasaran bacok yang menempah terus darinya. Katanya, kerepek pisangnya itu bukan sahaja dipasarkan berkisar di Kelantan saja, tetapi pernah keluar Kelantan, iaitu ke Kuala Lumpur. Menurutnya, orang ramai mengetahui kerepek pisang beliau kerana beliau telah melekatkan label kecil pada setiap bungkusan kerepek pisang itu bagi memudahkan pelanggan menghubungi beliau melalui telefon atau datang sendiri ke rumah. Menurut Ramlah, pernah satu ketika kerepek pisangnya itu telah habis dan dia tidak berkesempatan membuatnya. Dia meminta pelanggannya itu supaya mendapatkan kerepek pisang yang dihasilkan oleh beberapa jirannya yang turut menghasilkan kerepek pisang sepertinya. Namun, katanya, kebanyakan pelanggannya meminati kerepek pisang yang dihasilkannya sendiri. Katanya, beliau menghasilkan kerepek pisang ini setiap hari tanpa berhenti, sama ada menjelang hari raya atau hari-hari biasa. Namun bagi beliau, jika hari raya, beliau akan menambah permintaan dari hari-hari biasa. Ditanya tentang kalangan penggemar kerepek pisangnya yang terdiri daripada kanak-kanak, remaja dan orang-orang dewasa. Menurut Ramlah, kalangan orang-orang dewasa mendominasi kerepek pisangnya itu sejak dulu. Walau bagaimanapun, dia pernah mendengar kanak-kanak turut memuji kerepek pisangnya yang enak dan lazat untuk dimakan. Katanya, pada masa dulu, beliau turut dibantu ibu, tetapi disebabkan ibu telah ke Kuala Lumpur, terpaksalah beliau menghasilkan kerepek pisang itu seorang diri. Selepas itu, beliau turut dibantu anak-anak dalam urusan membungkus agar segala kerja yang berkaitan dapat dihasilkan dengan cepat dan sempurna. Berhubung dengan hal berkenaan, dia pernah dimaklumkan oleh beberapa pelanggannya yang menyatakan bahawa cita rasa kerepek yang dihasilkannya amat berbeza dengan kerepek pisang yang lain yang pernah dinikmati. Hal seumpama ini timbul apabila kerepek pisang yang dihasilkannya itu telah habis dan pelanggannya masih menempah darinya. Apabila ditanya tentang cita-citanya untuk membesarkan perusahaan kerepek pisangnya itu memang ada. Sementara pula, anak lelakinya yang kini akan bersara penuh sebagai anggota tentera. Mungkin dengan adanya bantuan anak lelakinya itu, dia akan dapat menumpukan sepenuhnya tentang hasrat berkenaan.